Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya baik, jadi hari ini saya ingin mengulas dua perkara. Perkara pertama melibatkan satu klip audio yang tular di media sosial, khususnya di dalam WhatsApp. Jadi ianya berasal daripada, tak silap saya, YouTube dan merupakan rakaman suara seorang individu yang sedang memberikan satu teori konspirasi berhubung apa sebenarnya niat Najib menukar peguam dan kemudiannya melantik peguam baru dan sebagainya. Apa yang sedang berlaku, apa niat Najib. Jadi video ini mula tular selepas satu sesi yang telah saya adakan di YouTube bersama Peguam Tersohor Muhammad Hanif Katri Abdullah. Jadi dalam video oleh individu tidak dikenali ini dakwaan dibuat kononnya Najib sebenarnya merancang semua ini dengan memanggil, menukar peguam dia, kemudian apa yang peguam dia katakan, kemudian semua wayang kulit dan sebagainya yang sedang berlaku, mengelirukan mahkamah dan sebagainya. Semuanya ini adalah sebahagian daripada rancangan untuk menaruh simpati rakyat dan mungkin juga istana negara, kerana Najib berhasrat untuk mendapatkan pengampunan selepas PRU 15 dengan bantuan UMNO, kerana Najib sememangnya tahu dia 100% akan kalah kes ini. Jadi pertama sekali saya ingin jelaskan sejelas-jelas mungkin pandangan saya berhubung kandungan video ini, dan pandangannya satu sahaja: sampah mengarut. Siapa individu tersebut saya tidak tahu, tetapi mengarut. Pertama sekali ingin saya jelaskan di sini adalah lebih logik jika individu berkenaan berkata apabila Najib masuk ke dalam proses rayuan terakhir, dengan meminta penangguhan kes atau pendengaran bagi satu tempoh 3 hingga 4 bulan, dan permintaan ini dibuat menerusi peguam baru dia atas alasan peguam baru dia tidak ada cukup masa dan perlu masa tambahan untuk meneliti kes. Najib mungkin berhasrat untuk membenarkan, untuk menggunakan penangguhan itu bagi mencetuskan PRU 15 dengan menekan, dengan bantuan Zaid Amidi, dengan menekan Ismail Sabri untuk mencetuskan pembubaran parlimen. Dan kita sudah tahu ini rahsia terbuka, Najib, Zahid, khususnya Zaid, UMNO sedang menekan Ismail Sabri untuk mencetuskan pembubaran parlimen. Dan pernah juga disebut oleh satu dua pemimpin UMNO pada Convention BN bahawa pilihan raya perlu diadakan pada bulan Oktober. Jadi andai kata Najib berjaya mendapat penangguhan oleh Mahkamah Persekutuan selama 3 hingga 4 bulan, maknanya jika penangguhan itu andainya diberikan, maka pendengaran kes rayuan terakhir ni daripada bulan Ogos akan didengar pada bulan Disember. Jadi jika parlimen dibubarkan September, pilihan raya boleh diadakan pada bulan Oktober, dan jika Barisan Nasional walaupun sukar untuk menang pilihan raya, tapi andai kata menang, andai kata menang dan andai kata Najib kembali sebagai Perdana Menteri, Najib boleh melantik ataupun mencalonkan individu yang dilihat sebagai penyokong dia ataupun yang ada belas kasihan terhadap dia sebagai calon peguam negara. Dan jika pencalonan ini diterima dan individu berkenaan dilantik sebagai peguam negara, maka dengan mudah apa yang boleh dilakukan ialah peguam negara boleh memutuskan bahawa memang berlaku konflik kepentingan dalam kes isu Hakim Nazlan. Maka seluruh keputusan Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan akan terbatal dan kes akan kembali ke peringkat Mahkamah Tinggi. Dan kemudian apabila kes kembali ke peringkat Mahkamah Tinggi, boleh dibuang kes tersebut, Najib boleh dibebaskan dan dilepaskan. Maka dengan itu berakhirlah
isu SRC ini. Lebih logik jika anda katakan begitu. Sebab sememangnya apabila Peguam Najib meminta penangguhan, itu yang saya lihat adalah satu permintaan yang benar-benar dilakukan dengan harapan mahkamah akan memberi penangguhan itu. Walaupun Najib tahu itu melanggar etika guaman, atau mungkin Najib tidak dinasihatkan oleh peguam dia bahawa ianya melanggar etika guaman, tetapi apa pun itu memang benar-benar diinginkan oleh Najib. Ya, itu yang saya lihat. Jadi saya berpendapat Najib berkeyakinan tinggi akan mendapat penangguhan itu, dan berkeyakinan tinggi mereka akhirnya akan berjaya menekan Ismail Sabri untuk membubarkan parlimen. Itu pandangan saya. Jika orang nak lontar teori, ini pandangan saya. Dan sebelum-sebelum ini dalam banyak ketika dalam perbicaraan ini di peringkat Mahkamah Tinggi dan rayuan, khususnya di peringkat Mahkamah Tinggi, berlaku penangguhan-penangguhan. Jadi selama ini banyak penangguhan yang berjaya diperolehi. Jadi mungkin Najib yakin boleh dapat penangguhan ini. Jadi apa yang saya lihat, Najib mula kelam kabut apabila mahkamah tidak membenarkan penangguhan atas sebab yang teramat kukuh. Memang melanggar etika guaman apabila peguam meminta penangguhan itu, ya, tidak ada asas untuk meminta penangguhan itu, kerana semestinya apabila peguam bersetuju menerima arahan baru, ya, bagi satu kes di mana jadual dia sudah ditetapkan, tarikh sudah lama ditetapkan, dia semestinya perlu bersedia menghadapi mahkamah atau hadiri mahkamah, menerusi proses mahkamah, bukannya meminta penangguhan. Jadi keputusan yang dibuat oleh panel hima hakim Mahkamah Persekutuan cukup padu dan pendapat saya tepat. Ya, jadi tidak ada pertikaian di sana, tidak ada ketidakadilan di sana. Begitu juga dengan isu konflik kepentingan Hakim Nazlan. Mahkamah telah jelas menunjukkan tang mana, ya, isu konflik kepentingan yang dibangkitkan tidak berasas, kerana kes bukannya melibatkan penubuhan SRC, kes melibatkan salah guna kuasa oleh Najib. Ya, jadi tidak ada sebarang alasan konflik kepentingan yang boleh meyakinkan mahkamah bahawa Hakim Nazlan tidak boleh membuat keputusan yang profesional dalam isu salah guna kuasa Najib. Biar apa pun pekerjaan Hakim Nazlan dengan Maybank, atau hubungan profesional dia dengan Maybank, atau hubungan profesional Maybank dengan SRC. Jadi semua ni jelas, tapi disebabkan Najib terkejut barangkali dan mungkin tidak menjangka akan berlaku penolakan terhadap penangguhan kes, maka Najib menjadi cemas. Dan apabila Najib menjadi cemas, di situlah bermulanya keputusan-keputusan yang bercanggah yang diberikan kepada peguam dia hari demi hari, sampai boleh mengelirukan mahkamah. Tetapi mahkamah tetap memberi dia ruang, tetap memberi dia peluang, tetap bersabar dengan dia, dan tetap menasihati peguam dia untuk memasukkan penghujahan lisan walaupun secara wajib tidak perlu. Jadi mahkamah cukup adil terhadap dia, tetapi dalam keadaan cemas terdesak, Najib sudah membuat satu tomahan, satu fitnah terhadap mahkamah dengan mengatakan berlaku ketidakadilan, dan perkara ini sudah dijelaskan sejelas-jelas mungkin oleh Muhammad Hanif Katri Abdullah dalam sesi dia bersama saya. Anda boleh rujuk di YouTube Regi Jasiri Ta'udin, di mana cukup jelas penjelasan dia dari awal sampai akhir. So, kesimpulannya, audio yang tular ni semuanya adalah apa yang orang timbulkan selepas seluruh proses ini sudah nak sampai ke penghujung. Jadi ada teori konspirasi, tetapi janganlah terkeliru rakyat. Ya, saya amat percaya memang Najib hendak penangguhan itu dan terkejut bila tidak dapat penangguhan. Ya, dan seterusnya bermula mungkin selepas itu Najib mula nak meraih simpati, kerana apa yang Najib beritahu di sidang media dia berhubung dengan ketidakadilan dan sebagainya cukup bahaya, cukup jahat, kerana mahkamah cukup
profesional, mengikut tata cara yang lazim, mengikut lunas-lunas perundangan dalam menjalankan proses rayuan ini. Yang sedang memperkotak-katikkan proses mahkamah adalah pasukan Najib. Okey. Jadi Najib sebenarnya terperangkap. Dia memerangkap diri dia sendiri. Okey. Jadi apa yang akan berlaku seterusnya itu pun sudah dijelaskan oleh Muhammad Hanif ya dalam sesi kita. Disebabkan mahkamah ini mahkamah persekutuan, tidak ada mahkamah yang lebih atas daripada mahkamah persekutuan, maka tidak perlu mahkamah itu membuat catatan bertulis, laporan bertulis ataupun written submission dia punya penghakiman dia. Tidak perlu, dia boleh terus buat keputusan kerana seluruh, seperti yang dijelaskan oleh Tuan Hanif, seluruh 176 jilid bermula daripada Mahkamah Tinggi sudah pun lama, 3 bulan lebih diserahkan kepada setiap seorang panel 5 hakim dan mereka telah mengkajinya dan sebagainya. Jadi bermula dari hari Selasa sehingga hari Jumaat tidak mustahil ya bila-bila keputusan boleh dibuat. So itu pencerahan saya. Jangan termakan dengan teori konspirasi mengarut yang sedang berlega di media sosial. Dan saya buat live ini kerana ramai bertanya kepada saya soalan ni setelah mendengar audio itu. So saya tak tahu siapa, barangkali apa tujuan dibuat teori mengarut ni ya. So pandangan saya mudah, sebab orang nak tahu pandangan saya mudah. Memang saya berpandangan Najib hendak membuat pilihan raya secepat mungkin, tetapi itu pandangan saya berhubung dengan individu bernama Najib Razak. Babak mahkamah ini semuanya terus terang. Apa yang dilakukan oleh pasukan Najib dilihat memperkotak-katikkan proses mahkamah, dan mahkamah sedang melakukan tugas dia, menjalankan fungsinya dengan teratur menurut lunas undang-undang ya, dan tidak ada sebarang kecacatan dalam proses, dan keputusan jangkaannya akan berlaku tidak lama lagi. So itu sahaja. Jika anda ada soalan, mungkin saya akan layan 1-2 sahaja hari ini. Ya. Okey, saya rasa tak ada setakat ni. So sekian sahaja, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.